Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'am. Nata'allamu al-yawm minal mustawa ats-tsani. Kita akan belajar pada tengah hari ini. Kita ulang lagi daripada level 2. Semalam kita dah sampai level 5. Sekarang kita ulang lagi level 2. Naam. Narji' ila al-mustawa ats-tsani minal maddah al-mubtada' wal khabar. Naam. Wa atlubu lakum ayuhat talabah li ma'had tahfiz at-taqwa alaikum an tahtammu jaydan li'annani sa'atahaddas bil lughati al-arabiyyah wa utarjim qalilan bil lughati al-malayuwiyyah. Naam. Fahadhihi al-maddah Hadi maddah basitah jiddan. Ini tajuk dia tajuk yang paling sederhana sangat. Walakin hadhil maddah mubtada wa khabar atau hadal mawdu' atau hadal masyru', tajuk ni asasun fi tarkibil jumlah atau fi qira'atil jumlatil arabiyyah. Ini adalah tajuk yang paling asas sangat ketika antum nak buat tulisan Arab ataupun ketika antum nak membaca tulisan Arab, membuat ayat ataupun nak membaca ayat dalam bahasa Arab. Idzan, na'am, narji' qalilan ila hadzal mawdu' aw al-masyru' fa huwa al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada'u wal khabar. Naam. Al-mubtada' wal khabar. Naam. Idza naqul al-mubtada' wal khabar bimakna sanata'allam al-jumlah jumlatal ismiyah. Jadi kalau kita cakap mubtada' dan khabar, maknanya kita tengah belajar jumlah ismiyah. Fi hadzal kitab kutiba bi anna al-mubtada huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada itu di dalam kitab ni ditulis mubtada adalah isim yang rafa'. Mubtada adalah isim yang rafa' atau ismun marfu'. Fahuwa fi awalil jumlah, fi bidayatil jumlah. Wa ammal khabar al-kalimatul lati tukmilul mubtada fi al-jumlah. Ini adalah penyempurna dia. Penyempurna ayat. Ini penyempurna dia. Ini penyempurna. Naam. Ini penyempurna. Ini isim marfu'. Ini di awal ayat. Di awal ayat. Fi bidayatil jumlah. Naam. Idzan al-mubtada huwa ismun lazim an yakun al-mubtada minal asma' al-arabiyyah. Jadi minal asma'. Jadi kalau mubtada ni mestilah daripada isim-isim. Wa huwa fi bidayatil jumlah, dan dia berada di awal ayat. Wa ammal khabar hadha litukmilu al-mubtada hatta yakun al-mubtada wa ma'al khabar ala sighatil jumlah. Jadi sampai kalau khabar ni adalah penyempurna si mubtada hingga mubtada dan khabar tu menjadilah sebuah ayat. Idzan al-khabar hadha litukmilul al-mubtada hatta yakunu al-mubtada wal khabar ma'an fi
sighatil jumlatil ismiyah. Jadi hingga akhirnya mubtada dan khabar tu menjadi ayat yang ismiyah. Naam. Wa fil awal naqul bi anna al mubtada, ini mubtada ni mestilah dia ismun. Yang pertama syarat daripada mubtada dulu kita tengok. Min syurutil mubtada ayakunul mubtada minal asma al ma'rifah. Dia di mubtada ni mesti ismun mesti dia ma'rifah. Dia mesti ma'rifah. Jadi mubtada tu dia mesti ma'rifah. Labudda ayakun al mubtada ma'rifah minal asma al ma'rifah fil lughatil arabiyyah. Jadi mesti dia ma'rifah. Ma'rifah ni kita dah belajar di level 1 lah kalau tak silap saya. Ta'lamna anil ma'rifah fi al-mustawa al-awwal wa kadzalika mudir al-ma'had Ustaz Faris qad bayyana lakum hadhihi al-qa'idah qadiyah ma'rifah wan nakirah wa fahimtum. Min al-ma'rifah masalan hunaka alif lam fi awal al-kalimah. Di antara contoh dia makrifah tu ada alif lam di awal perkataan tu. Summa minal ma'rifah ad-dhamir, daripada di antara yang makrifah minal ma'rifat itu ada dhamir kata ganti nama. Au hunaka minal ma'rifah al-idafah, jadi yang ada mudhaf dan mudhaf ilaih atau bentuk dia mudhaf dan mudhaf ilaih, maka dia adalah makrifah. Wa fahimtum hadhil ma'rifah, dan antum semua dah faham dah. Sebab Ustaz Farid dah pernah ajarkan juga kan. Ya. Contoh dalam kitab ni dia buat satu contoh mubtada adalah at-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Fahadhihi al-isim, hadal isim. Ini adalah isim. Isim. Aina alamatul isim? Alif lam fi awal al-kalimah. Mana alamat tanda isim dia? Ada alif lam. Ni isim. Wa huwa ma'rifah wa hadzal isim ma'rifah. Aina na'rif bi anna hadzal isim ma'rifah? Dan mana kita tahu bahwasanya isim ni ma'rifah? Na'rifu minal alif lam fi bidayatil kalimah. Kita tahu sebabkan ada alif lam di awal perkataan ni. Ada alif lam. Fahadal isim ma'rifah wa huwa fi bidayatil jumlah, dan dia di awal ayat. Dia ma'rifah dan dia di awal ayat, maka kita boleh cakap dia mubtada. At-talibu mahirun mubtada. At-talibu mahirun, at-talibani mahirani. At-talibani mahirani. Di sini pakai at-talibani dia. Li'annahu minal muthanna. Ini mubtada dia. Faha huwa dzal mubtada wa nanzur huna bi anna al-mubtada ma'rifah. Kita lihat dia ma'rifah. Wa kadzalika al-mubtada ismun marfu'. Fahuna al-mubtada marfu'. Wa huna al-mubtada marfu'. Aina alamatur rafa'? Mana alamat rafa' dia? Dhamma. Kalau sini idza huna aina alamatur rafa'? Kalau sini mana alamat rafa' dia? Alif. Li'annahu minal musanna, sebabkan dia daripada tasniyah. Jadi ini mubtada. Mubtada adalah isim yang berada di isim rafa' yang berada di awal ayat. Itu penjelasan daripada kitab. Ini mubtada. Boleh juga yang dhamir, contoh dia. Sini ada contoh lagi yang lain. Contoh abuka. Abuka
alimun. Abuka alimun. Ayahmu alim atau orang yang berpengetahuan, cendekiawan. Abuka. Aina al-mubtada? Mana mubtada dia? Abu ni. Asmaul khamsah. Setiap asmaul khamsah kan mesti ada mudhaf ilaih, ada mudhafun ilaih. Ini mubtada dia, ini mudhaf ilaih. Ini mubtada. Summa naqul huna mubtada. Ini mubtada. Rafa' dia kan? Huna alamatur rafa'. Ini alamat rafa' dia. Jadi dia isim, asmaul khamsah adalah isim di awal ayat dia lagi. Dan dia rafa', tanda rafa' dia apa? Waw. Isim marfu'. Sekarang tanda rafa' dia waw. Idzan alaikum idza turid an turakkib al-mubtada wal khabar fi bina'il jumlatil ismiyah fi tarkibil jumlatil ismiyah alaikum an tabda'u al-jumlah bi al-asma al-ma'rifah. Jadi kalau antum nak buat ayat ismiyah, mestilah susun ayat tu dimulai daripada isim-isim yang ma'rifah. Contoh dia macam ni, isim ma'rifah. Ini ma'rifah dia, apa tanda ma'rifah dia Ustaz? Bukan ni. Ma'rifah dia sebabkan dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf dan mudhaf ilaih sudah dianggap sebagai isim ma'rifah. Idzan idza kana hunaka al-mudhaf wal mudhaful ilaih fatakun hadhihi al-idafah ma'rifah. Dalil ala anna al-kalimah ma'rifah. Jadi kalau dah ada mudhaf dan mudhaf ilaih, maka itu dah cukup menjadi penanda bahawa perkataan itu adalah ma'rifah. Kathir huna al-jumlah allati tubayyinu lakum bi anna al-mubtada' ma'rifah. Huna at-talibatu mahiratun, at-tullabu mahiruna, al-ashjaru kabiratun, abuka alimun, ahmadu tabibun, al-qadi adlun, al-fata nashitun. Kathir al-jumalul allati tubayyinu lakum, tusa'idu lakum fi fahmi al-mubtada'. Banyak di sini. فهذه المعلومة الأولى التي فهذا الأساس الذي لابد عليكم أن تفهموا. نعم. إذن كما فهمنا في هذه الفرصة بأن المبتدأ من الأسماء المرفوعة، وكذلك المبتدأ في بداية الجملة، وكذلك المبتدأ لابد من الأسماء المعرفة. المعرفة كما فهمتم، المعرفة هناك المعرفة بالألف لام، المعرفة لأن الاسم من الأسماء للعلم، اسم العالم، وكذلك المعرفة بأن هذا الاسم لأن الاسم من المضاف والمضاف إليه أي تركيب الإضافة وغيرها. Ada kan, sebabkan isim tu boleh makrifah, ada alif lam, nama orang, apa lagi, mudhaf dan mudhaf ilaih, isim mausul. Jadi itu boleh, atau isim dhamir, itu makrifah. Okey. Khalas. Idzan al-mubtada, an-nuqtah al-ula, poin pertama dia ismun marfu'. Summa an-nuqtah ats-tsaniyah, poin kedua dia fi bidayatil jumlah, di awal ayat. Summa an-nuqtah ats-tsalisah, poin ketiga dia al-mubtada' min al-asma' al-ma'rifah. Jadi mesti dia ma'rifah. Hadhihi thalathu nuqat allati labudda 'alaikum an tafhamuha. Naam. Yakfina fil mubtada'. Summa na'ti bil khabar. Dah cukup dah mubtada', sekarang kita masuk kepada khabar. Nahdaf hadhihi kitab. Kita apa? Summa al-khabar. Lepas tu al-khabar. Al-khabar hadha al-bayan kathir jiddan, walakin fi hadha al-kitab yakun al-kathir wadihan. Sebenarnya khabar ni penjelasannya panjang. Cuma kitab ni dah bagus, dia buat simple sangat. Dia buat simple dan jelas
mengenai khabar. Yaqul Naam, huna yaj'al al-khabar ila arba'ati aqsam. فالأول نقول خبر مفرد أم نجعل فقط إلى ثلاثة. الثاني خبر جملة وأما الجملة هناك اسمية وهناك جملة فعلية. Dan di antara ayat ni yang khabar dalam bentuk ayat, ada ayat ismiyah, ada ayat fi'liyah. Nanti kita tengok. Yang terakhir adalah syibhul jumlah, menyerupai ayat. Di sini pun ada nanti apa dia? Sini ada yang khabar muqaddam. Ada yang khabar muqaddam. Nanti kita tengok. Fal awal nanzur ila hadhihi khabar mufrad. Yang pertama kita tengok yang khabar mufrad ni. Khabar mufrad nafhamu min hadhihi ibarah bi anna khabar bi anna khabaran mufradan al-khabar min al-kalimah wahidah. Jadi khabar itu hanya daripada satu perkataan je. Contoh dia lah yang macam kita buat tadi, at-talibu mahirun. Sekarang kita tengok khabar dia satu perkataan je. Satu perkataan. Walakin, akan tetapi, ketika kita membuat khabar yang macam ni, khabar ni mesti ikutkan yang sebelum dia dari segi mudzakkar ke muannas. Labudda an nutabiq baina al-khabar wal mubtada' min nahayat at-tadhkir wa ta'nis. Jadi kita mesti samakan khabar dia mudzakkar ke muannas. Mudzakkar. Mubtada' dia mudzakkar ke muannas? Mudzakkar. Khabar dia pun mesti mudzakkar. Kalau mubtada' dia muannas, khabar dia ni mesti kita buat muannas. Contoh dia, atau libatu, mubtada' khabar dia mesti dibuat muannas. Sebab sini muannas, sini pun mesti muannas. Fahuwa alladhi nusammahu khabaran mufradan. Inilah yang kita sebut sebagai khabar mufrad, sebabkan dia satu perkataan. Contoh lagi, at-talibuna, kalau kita buat ramai, at-talibuna mahiruna. Pelajar-pelajar lelaki itu pandai. Mana khabar dia? Ini khabar dia. Ni kan mubtada tadi, ni mubtada, mim kita buat. Ni khabar dia, kha. Ni khabar dia. Khabar dia adalah khabar mufrad sebab satu perkataan. Walaupun makna yang di sini ni ramai, tapi dia masih satu perkataan. Inilah yang disebut sebagai khabar mufrad. Jadi khabar mufrad adalah khabar yang khabar tu hanya terdiri daripada satu perkataan. Idzan naqul bi anna al-khabar al-mufrad min kalimah wahidah, daripada satu perkataan saja. Naam. Hunaka fi hadal kitab at-talibani mahirani. Yang merah ni adalah khabar mufrad. Mahirani, mahiruna, apalagi mahiratun.
hum ulama'u abuka atau syanu qadin fata. Itu semua dia khabar mufrad. Khabar yang terdiri daripada satu perkataan je. Khabar tu dalam bentuk satu perkataan je. Okey. Ini khabar mufrad. Summa nakhtu ila al-jumlah. Khabar dalam bentuk jumlah. Jumlah apa dalam bahasa kita? Ayat kan? Ini perkataan satu. Ini khabar dalam bentuk satu perkataan je. Ini dalam bentuk ayat. Ayat tu ada yang fi'liyah, ada yang ismiyah. Ismiyah apa tadi yang kita belajar sekarang? Mubtada dan khabar, susunan dia. Kalau fi'liyah susunan dia apa? Fi'il dan fa'il. Susunan dia. Jadi ada juga khabar tu dalam bentuk ayat. Contoh dia lah. Kita buat contoh di sini. Contoh dia Fatimatu baituha kabirun. Kita ambil ayat tu, kita bagi kemari. Fatimah tu kita analisa di sini, kita analyze. Fatimah tu baituha kabirun. Nampak sini Fatimah tu baituha kabirun. Fatimah ni isim dia awal ayat. Yang kita cakap tadi, isim dia awal ayat dinamai mubtada. Ini mubtada. Kita buat saja mim di sini. Mubtada. Mana khabar dia? Semua ni khabar dia. Ini khabar ni. Ini khabar dia. Nampak sekarang khabar dia tak hanya satu perkataan je lagi kan? Khabar dia ada berapa perkataan? Ada 3 sini. Ada baitun, rumah, ada hanya, ada kabir. Ada 3 perkataan. Rumahnya, rumah dia punya, kabir, besar. Jadi khabar dia ni pun ada 3 ismun. Maknanya dalam khabar ni khabar dia. Dalam khabar ni sebenarnya adalah jumlah. Khabar dia dalam bentuk jumlah ismiyah. Maknanya di dalam khabar ni ada mubtada lagi, ada khabar. Di dalam khabar tu ada mubtada dan khabar. Macam mana kita tahu Ustaz ini mubtada, ini khabar? Sekarang kita tengok. Kita fokus kepada baituha ni. Baituha ni kan adalah isim makrifah. Maka dia boleh jadi mubtada. Ni kan ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau ada mudhaf dan mudhaf ilaih di awal, kita anggap sini ayat dia di awal dia, berarti dia sebagai mubtada. Yang ini sebagai khabar. Jadi ada mubtada dan khabar dalam khabar. Maknanya khabar dia dalam bentuk jumlah ismiyah. Ciri-ciri dia, kalau khabar dalam bentuk ayat, selalunya ada kata ganti nama. Ni kan kata ganti nama ni. Kata ganti nama yang merujuk kepada sebagai mubtada. Itu ciri-ciri dia. Jadi kalau antum berjumpa khabar dalam bentuk ayat, ni, selalunya dalam khabar tu ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Ni contoh dia. Ni ada kata ganti nama kan, merujuk kepada mubtada. Tapi khabar ni dalam bentuk jumlah ismiyah, ada mubtada dan khabar. Maknanya dalam khabar ni pun ada mubtada lagi, ada khabar. Macam tu dia. Jadi sama cerita dia, ada ayat dalam ayat. Naam, mentahaddas bil lughatil arabiyyah. Fa hadha naqul
bi anna al-khabar min al-jumlatil ismiyah. Nanzur huna fa Fatimah mubtada. Aina al-khabar? Al-khabar kullu hadhihi al-khabar hadhihi al-kalimat. Fa fil khabar hunaka 3 kalimat. Minha baitu wa ha wa kabir. Wa nanzur huna bi anna al-khabar laysa min kalimah wahidah walakin min 3 kalimat. Bima'na al-khabar laysa khabaran mufradan walakin khabar bisighatil jumlah. Nanzur huna al-jumla ismiyah. Limadha al-jumla ismiyah? Li'anna huna al-mubtada wal khabar. Ya Ustaz, min aina arafta bi anna al-mubtada bi anna hadha mubtada? Li'annana nara huna nanzur huna hadha min al-asma' al-ma'rifah. Limadha ma'rifah? Li'anna mudhaf wa mudhafun ilaih. Idzan nastati an naqul bi anna hadhihi al-kalimah mubtada li'annaha ma'rifah wa hiya fi awwalil jumlah. Idza nanzur huna faqat. Nah. Summa aina al-khabar? Fa hadha huwa al-khabar. Nastati an naqul hadha kabir, hadha huwa al-khabar. Idzan fi al-khabar hunaka al-jumlah al-ismiyah wa nastati an naqul fil jumlatil ismiyah fi dakhil al-jumlatil ismiyah hunaka jumlatun ismiyah aidan. Al-jumlah dakhil al-jumlah. Nah. Inilah dia khabar dalam bentuk ayat, iaitu dia ayat ismiyah. Okey. Summa kemudian kita tengok lagi. Khabar dalam bentuk ayat juga. Ayat dalam bahasa Arab kan ada 2 kan? Ayat ismiyah dengan ayat fi'liyah dalam bahasa Arab. Ada ayat ismiyah, jumlatun ismiyah. Ada ayat fi'liyah, jumlatun fi'liyah. Kalau ayat ismiyah tadi kita cakap ada mubtada dan khabar. Kalau jumlatun fi'liyah ada fi'il, ada fa'il. Wa bi anna fil lughatil arabiyyah al-jumlah tanqasimu ila qismain. Jadi dalam bahasa Arab jumlah itu terbagi 2, ismiyah dan fi'liyah. Sekarang kita masuk ke fi'liyah dulu. Fi'liyah lagi. Ayat fi'liyah mesti tersusun daripada fi'il dan fa'il. Fi'il dulu, baru lepas tu ada fa'il. Berarti sekarang ni khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Bukan ayat semua tu, tapi khabar dia saja. Contoh, kita buat dulu. Fatimatu tadhabu. Nampak ke tak? Fatimatu tadhabu. Okey. Fatimatu tadhabu. Sekarang kita tengok, kita kan cakap tadi, kita kan sekarang ni bahas khabar saja ni. Khabar dalam bentuk ayat. Sekarang yang mana khabar dia? Tadhabu ni kan. Ini khabar dia kan? Ayat kesemua ayat ni ini tetap jumlah ismiyah. Ini mubtada. Semua dia mesti jumlah ismiyah. Ini khabar. Tapi khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khabar dia. Ini mubtada ni. Ini khabar, maknanya ayat kesemua ni ayat ismiyah. Kenapa sini fi'liyah tulisannya Ustaz? Sebab kita nak fokus tengok khabar dia. Khabar dia saja yang kita anggap dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh dia, kita buat ke atas biar nampak. Fatimatu tadhabu. Sekarang kita nampak Fatimah tadhabu. Fatimah dia awal ayat kan? Maknanya dia mubtada. Kemudian kita nampak tadhabu. Berarti tadhabu ni khabar. Ada mubtada, mesti ada khabar. Ini mubtada, maka ini khabar. Khabar dia dalam bentuk fi'il. Bentuk kata kerja kan? Ini kan fi'il mudhari'. Kita buatlah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'.
Hari tu kita pernah cakap, kalau level 1 kita cakap ada fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia adalah mustatir di dia. Dia ni rujuk kepada Fatimah. Dia. Tadhabu ni kan ada fa'il dia, mesti ada fa'il. Tapi di sini tak ada kan? Tak ada nampak mana-mana kata ganti nama sini kan yang merujuk kepada Fatimah kan? Maknanya di sini ada kata ganti nama yang disembunyikan. Berarti dia kata ganti nama disembunyikan. Dalam bahasa Arab dinamai dhamir mustatir. Mustatir dia apa? Hiya. Sebab hiya ni nak rujuk kepada mubtada. Macam yang kita cakap di awal tadi. Jikalau khabar dia dalam bentuk ayat, mesti ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Macam tu juga ni. Ni merujuk kepada mubtada. Mesti ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Macam tu juga yang ni. Maknanya sekarang kita nampak bahawasanya khabar ni ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Sebab itulah kita cakap khabar dia ni dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sebabkan ada fi'il, ada non fa'il. Sebab tu khabar dia saja, khabar dia ni dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi sekarang kita tahu khabar tu tak hanya khabar mufrad saja, tak satu perkataan saja. Tak hanya khabar dalam bentuk khabar jumlah ismiyah saja, tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dah 3 dah. Dah 2. Khabar mufrad, khabar jumlah. Idzan fi. Jadi dalam bentuk khabar yang bentuk ayat ni, ketika kita nak memahami khabar yang dalam bentuk ayat, kita masih tahu bahawasanya di khabar dalam bentuk ayat ni ada kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Ni juga. Tak ada. Okey. Ini yang kedua daripada khabar. Ni khabar masih still khabar ni. Makna yang ini kita masih bahas khabar ni. Khabar. Khabar mufrad, khabar jumlah. Ada ismiyah, jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Thumma sa'ubayyinu lakum bil lughatil arabiyyah. Idzan huna nanzur bi anna min al khabar bi sighatil jumlah hunaka jumlah fi'liyah. Nastati an naj'al jumlatan fi'liyatan fi ayyakun bi ayyakun khabaran li mubtada. Nastati an naj'al jumlah fi'liyah ayyakun khabaran lil mubtada. Kita boleh buat jumlah fi'liyah jadi khabar untuk mubtada. Wa min huna nanzur fi hadhihi jumlah, dalam ayat ni fi hadhihi jumlah tadhhabu. Kalimah tadhhabu. Tadhhabu hada fi'l mudhari'. Fal fi'l ba'dahu fa'il. Idan naktub huna fi'lun wa ba'da dhalik naktub huna fa'il. Idan fi hadhihi kalimah wahidah hunaka fi'il wa fa'il. Bima'na hadhihi jumlah fi'il fa'il. Wal jumlah madha hiya al jumlah? Jumlatun fi'liyatun. Idan fi hadhihi al jumlah al ismiyah yakunul khabar minal jumlah fi'liyah. Jadi dalam ayat ismiyah ni khabar dia punya adalah khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Nah. Hal hunaka soal? Nah. Summa na'ti ila al-khabar ala sighati shibhil jumlah, dalam bentuk shibhul jumlah. Shibhul jumlah ni kita buat dulu ayat dia. Contoh kita buat ayat dia. At-talibu fil fasli. Sekarang kita nampak at-talibu ni adalah mubtada. Ni mubtada dia. Ni tak boleh kacau ni. Semua lepas tu kita lihat tengok fil fasli. Fil fasli ni bukanlah satu perkataan je. Maknanya dia bukan khabar mufrad kan. Ada fi, ada al-fasli. Ada huruf jar dengan isim majrur. Ni bukan khabar mufrad sebab kan ada dua perkataan yang satu huruf jar, lepas tu isim majrur.
Dan juga dia bukan dalam bentuk ayat. Sebab kan tak ada mubtada, tak ada khabar, tak ada fi'il, tak ada fa'il, bukan juga dalam bentuk ayat. Tapi dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk syibhul jumlah, menyerupai ayat. Ini dalam bentuk syibhul jumlah. Ini mubtada dia, ini khabar. Khabar dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, ini khabar dalam bentuk syibhul. Jadi kalau khabar dalam bentuk syibhul jumlah, dia ada huruf jar. Atau boleh juga pakai dalam syibhul jumlah ni pakai dalam ini ada dalam pakai zaraf, tahta, pakai fauqa, amama, wara'a. Jadi beza antara, jadi antum boleh juga kena bezakan antara huruf jar dengan zaraf. Sini dia kalau syibhul jumlah tu ada dua macam. Ada yang pakai huruf jar dengan majrur, ada pakai zaraf. Yang kita pakai ini sekarang adalah huruf jar dengan isim majrur. Ada yang pakai zaraf. Contoh pakai zaraf, al-jamalu tahta syajarati. Unta di bawah pokok pohon. Okey. Nah. Ini fahadhil jumlah tuwaddihu lakum bi anna al-khabar min harfil jar wa ism majrur. Fa harful jar wal ism majrur naqul bi annahuma ala sighati syibhul jumlah. Jadi kalau ada huruf jar dengan isim majrur, kita cakap dia dalam bentuk syibhul jumlah. Wa hadha syibhul jumlah yakun khabaran li mubtada. Dan syibhul jumlah ni dianggap menjadi khabar untuk si mubtada. Naam. Summa nakhtu ila al-akhir. Hadha khabar muqaddam. Khabar muqaddam ni senang. Dia daripada syibhul jumlah ni. Kalau kita balikkan, fil fasli talibun. Boleh. Fil fasli at-talibu atau fil fasli talibun. Boleh. Sekarang yang mana mubtada dia, mana khabar dia? Kalau ini boleh tak jadi khabar fi ni? Tak boleh. Ini boleh tak jadi mubtada fi ni? Tak boleh sebab mubtada mesti isim yang marfu'. Berarti maknanya yang ni pun tak boleh jadi mubtada. Yang ini boleh tak jadi mubtada? Tak boleh sebab kan dia isim majrur. Jadi mana mubtada? Yang ini mubtada dia. Jadi maknanya mubtada di belakang kan? Mana khabar dia? Yang fil fasli ni khabar dia. Khabar dia diawalkan. Sebab tu nama dia khabar muqaddam. Khabar yang diawalkan. Ini khabar dia. Khabar muqaddam. Sebab tu khabar muqaddam ini mubtada muakhar. Jadi khabar muqaddam tu kalau antum jumpa huruf jar di awal, bolehlah antum antum sangkakan bahawa, bolehlah antum perkirakan bahwasanya huruf jar yang di awal tu adalah khabar muqaddam. Jadi kalau terjumpa di awal, contoh dalam assalamualaikum, jawaban dia kan waalaikumsalam. Alaikum assalam. Alaikum tu kan ala huruf jar dengan domir kum. Maknanya itu adalah khabar muqaddam, alaikumsalam. Macam tu juga ini fil fasl. Jadi huruf jar di awal ni inilah khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Jadi macam tu. Izan min huna fahimtum bi anna khabar muqaddam huwa mutasyabih bi syibhil jumlah, khabar min sighati syibhil jumlah, walakin yakhtalif al makan li hadzal khabar. Huna al khabar kama anna fil huna al khabar fil wara fi nihayatil jumlah khabar huna, walakin huna al khabar fi bidayatil jumlah. Kalau sini khabar dia di akhir, kalau sini khabar dia di awal. Itu saja membezakan. Sebenarnya sama saja, cuma letak dia yang beza. Walakin yakhtalif min nahiyatil al-makan lil khabar. Tapi dia berbeza dari segi tempatnya khabar itu saja. Idzan alaikum an tafham bihadhihi qadiyah lil mubtada wal khabar. Summa nuwaddih lakum summa na'ti bil khulasah bi anna al mubtada ismun marfu' wa huwa fi bidayatil jumlah wa ayakun al فهذه الشروط للمبتدا. ثم الخبر فالخبر يكون من خبر مفرد والجملة وشبه الجملة.
أرجوكم أن تفهموا هذا جيدا وأن تمارسوا في تركيب الجملة العربية بهذه المعرفة، أم تركبوا الجملة العربية بجملة اسمية أم بالجملة الفعلية حتى تستوعبوا هذه القدرة أو الكفاءة في تركيب الجملة العربية بجيد أو بتركيب صحيح. نعم. يمكن حتى هنا. بعد هذا نأتي بالتمرين. Selepas ni kita buat contoh-contoh dia. Contoh-contoh ayat ada mubtada dan khabar. Naam, syukran la husni timamikum. Terima kasih. Akhirul kalam. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.